ceritanya di Sarawak ini, kita dah berada pergi ke Sarawak, ke Bumi Kenyalang. Cuma kita nak melihat dalam gambaran, dalam bentuk nombor, nak melihat betapa unik dan besarnya PRN pada kali ini. Kita nak bagi kepada rakan setugas kita, Sazwani, Nur Sazwani Saiful Syam. Ya, Hakim Hafizi, pastinya bagi jam awal ni saya nak kongsikan kepada anda lah. Mungkin ada beberapa tarikh yang anda terlepas sebenarnya, tapi saya nak recap semula apa yang dah berlaku sejak bermulanya pengumuman bermulanya pilihan raya negeri Sarawak ini. Kalau boleh saya bawakan, penamaan calon telah pun berlalu 6 Disember yang lepas, kemudian diikuti dengan pengundian awal pada 14 Disember lepas, dan hari ini berlangsungnya 18 Disember, hari pengundian bagi rakyat Bumi Kenyalang untuk memilih kerajaan negeri yang baharu, bagi mereka memilih siapa yang bakal menampuk kerajaan negeri ini untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Dan pastinya dalam kita bercakap berkenaan dengan menjalankan tanggungjawab hari ini, kalau kita boleh saksikan berapa ramai jumlah pengundi yang akan keluar mengundi hari ini, secara totalnya sehingga 2 November, ini adalah data yang kami kumpulkan sehingga 2 November yang lepas, 1,252,014 jumlah pengundi secara keseluruhannya. Tetapi hari ini jumlah pengundi biasa yang keluar mengundi meliputi 1.22 juta atau 1,228,858 bagi jumlah pengundi biasa. Dan pada proses pengundian awal yang lepas, tentera dan pasangan dan juga anggota polis dan pasangan, bagi tentera dan pasangan meliputi 12,585, manakala polis dan pasangan pula 10,458. Tidak lupa juga bagi mereka pengundi tidak hadir yang berada di luar negara dan juga pengundi OKU, PTH luar negara merangkumi 113 pengundi dan juga pengundi OKU itu 13,871. Jadi secara totalnya hari ini kalau kita boleh anggarkan sejumlah 1.22 juta pengundi biasa yang akan keluar mengundi hari ini. Dan pastinya dalam melancarkan proses pengundian sepanjang hari ini, sebanyak 1,866 pusat mengundi yang melibatkan 3,555 saluran dibuka bagi PRN ke-12 hari ini, dan seramai 46,565 petugas yang bertugas bermula sejak jam 7.30 pagi tadi sehinggalah jam 5 petang nanti bagi melancarkan lagi proses pengundian hari ini. Dan daripada jumlah 1.22 juta ini ataupun secara keseluruhannya 1.25 juta yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri Sarawak, ini adalah data bagi statistik jantina. Kalau kita lihat bagi jantina lelaki merangkumi 619,773 pengundi lelaki atau bersamaan dengan 49.5%. Bagi pengundi wanita pula merangkumi 632,241 atau 50.5%. Pastinya kalau kita lihat berdasarkan data ini, jumlah pengundi wanita itu melebihi daripada jumlah pengundi lelaki. Dan pastinya mungkin soalan ini boleh Hafizi dan juga Hakim utarakan kepada penganalisis politik. Adakah jumlah pengundi bagi perbezaan jantina ini akan memainkan peranan atau sebaliknya? Itu bagi statistik jantina pula. Kalau kita nak lihat kepada statistik umur pula ataupun usia, kita lihat majoriti yang akan keluar mengundi ini adalah dalam kalangan yang berusia 30 ke 39 tahun, 40 ke 49 tahun dan juga 50 ke 59 tahun. Yang mana kalau boleh saya kongsikan, mereka yang berusia 30 ke 39 tahun ini, mereka yang akan keluar mengundi adalah 271,431 pengundi, manakala bagi mereka yang berusia 40 ke 49 tahun pula merangkumi 270,366 pengundi, dan mereka yang berusia 50 ke 59 tahun itu adalah 266,906 pengundi. Pastinya dari segi statistik umur ini, ia juga memainkan peranan bagaimana calon-calon pilihan raya negeri Sarawak ini dapat menarik perhatian mereka yang berusia dalam kalangan 30 ke 59 tahun ini untuk turun mengundi pada hari ini. Itu adalah bagi statistik umur.
Kita nak lihat juga ini adalah jumlah keseluruhan pengundi awal yang telah pun menjalankan tanggungjawab mereka lebih awal pada 14 Disember lepas yang merangkumi tentera dan pasangan 12,585 dan juga anggota polis dan pasangan itu 10,458 dan ada kawasan yang mencatatkan jumlah pengundi awal tertinggi contohnya di N17 Setakan yang mana tentera dan pasangan meliputi 4,848 pengundi dan juga N14 di Batu Kawah itu bagi anggota polis dan juga pasangan meliputi 1,210 pengundi. Itu adalah antara jumlah pengundi awal tertinggi. Ini kita recap semula apa yang dah berlaku pada 14 Disember lepas. Itu bagi jumlah awal pengundi awal tertinggi. Ini pula adalah jumlah pengundi awal terendah yang mana di N03 Tanjung Datu meliputi 17 anggota tentera dan pasangan di N03 Tanjung Datu dan juga N01 di Opah hanya melibatkan seorang anggota polis yang telah pun menjalankan tanggungjawab lebih awal pada pengundian awal. Hakim Sazwani, sekejap Sazwani, pause sekejap. Kita nak bawakan laporan terkini langsung dari Sarawak. Ketika ini adalah visual langsung yang anda saksikan. Sebentar saja tadi kita menyaksikan Setiausaha Agong GPS Alexander Nata Linggi memasuki pusat pengundian untuk melaksanakan tanggungjawab beliau mengundi. Hafizi. Betul, dan difahamkan ini di SJKC Hotlam Kapit bagi Don Bukit Goram. Seperti kita bawakan tadi, Syaf Syukri berada di sana. Pastinya Syaf Syukri akan bawakan kupasan lebih lanjut mengenai proses pembuangan undi oleh Alexander Nata Linggi. Datuk Seri Alexander Nata Linggi merupakan Setiausaha Agong Gabungan Parti Sarawak GPS. Dan mungkin itu kita akan bawakan visual dari semasa ke semasa mengenai dan juga proses pembuangan undi terutamanya oleh pemimpin-pemimpin tertinggi daripada Sarawak. Kita akan bawakan begitu juga oleh pemimpin tinggi pembangkang PH dan juga beberapa parti yang lain, Hakim. Dan juga kita juga akan melihat kepada kerusi-kerusi tumpuan, kerusi-kerusi panas yang akan kita bincangkan bersama dengan penganalisis politik sebentar saja lagi. Tapi untuk anda yang tidak mengundi ataupun tidak menunaikan tanggungjawab kali ini, inilah situasi visual yang anda saksikan sebentar tadi. Proses pengundian, ada beberapa stesen di mana semua petugas-petugas SPR memakai pelitup muka, sarung tangan dan SOP-nya anda dapat saksikan seperti yang telah disarankan oleh KKM dan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Telah ditetapkan. Ada tadi awal tadi kalau kita dapat lihat visualnya, YB pun menteri ke siapa ke tetap juga kena imbas suhu, tetap juga kena ikut SOP untuk pastikan mereka dapat tunaikan tanggungjawab. Dan seperti dilaporkan oleh wartawan kita di Dun Bukit Sari tadi, prosesnya hanya dalam 5 ke 6 minit saja. Satu kelancaran proses untuk membuang undi ini. Dan laporan lanjut dan perkembangan terkini akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Nanti kita nak bagi sambung Sazwani untuk sambung pembentangan data-data itu tadi. Tapi apa pun, Hafizi, kita perlu berhenti lihat seketika. Kembali selepas ini.